Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit dan analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni Zul saya nak tengokkan apa yang telah berlaku untuk malam tadi dan expected Zul ada letak small position untuk long. So adakah dah hit ataupun belum? Adakah Zul akan kalau hit tengok bukan ke mana ke arah pergerakan price, kalau tak hit kita tengok ke kenapa. Guys, let's go, kita pergi ke Coin Market dulu untuk review market secara keseluruhan. Dan kita review untuk apa yang dah berlaku untuk dalam tempoh 24 hours, sekarang dah pukul 6 tuku, untuk dalam 1 jam 40 minit lagi untuk close kita punya candle untuk daily untuk semalam. So, kita review market pertama kali di Coin Market Cap. Tengok total market, iaitu total market berada di 2.2 trilion. So naik sikit daripada 2.1 trilion. So meaning tengok kata aku ada sedikit peningkatan. Kemudian volume juga meningkat sikit daripada 80 lebih ke 98 bilion lebih. Kemudian BTC still lagi around dalam 40.5, Ethereum mesti lagi 21.2. So still tak banyak berlaku perubahan. Kemudian kalau tengokkan dalam percentage untuk kenaikan tempoh 24 hours adalah hanya 0.27 aja. Semuanya tak banyak berlaku pergerakan pun. Pergerakan yang dah stick di Bitcoin terutamanya dan altcoin yang lain. Kemudian volume agak kuartal 3.3% meningkat. So, kita tengok harga semasa untuk di crypto. So, pertama kali Bitcoin berada di 47. So, malam kita tengok dalam 46. So, hanya melakukan ikutkan ini dah kuartal merah. So, nak akan refresh dulu tengok. Untuk data gini, kita akan refresh. Kemudian yes, itu untuk hari ni kita tengok still lagi drop. Kuartal untuk tempoh 24 hours kita 0.03. Sebab yang naik tadi kuartal sikit aja. So, dah update baru. Baru juga tadi kita tengok tu kata hijau je. So now dah kuartal negatif disebabkan 2.2 tadi dah turun ke 2.1 trilion. So meaning kita drop. So drop untuk tempoh 24 hours untuk semalam daily expected untuk candle daily akan dalam rate. So meaning kita akan nampak untuk di Bitcoin hanya 46.7, 0.38, Ethereum 3.9, 1% drop, Binance 1.6, Solana 3.8 hampir 4%. Kemudian kita tengok ada yang melakukan dekat ada juga. So kata SRP 3.4, AVAX Terra Luna 3.4 juga, AVAX 2.6, Shiba Inu 2.6, tapi pun still lagi kata dah kata almost 1 month harga yang sama je 0.0003 aja. Kemudian lain kau tengok Matic sedikit drop ni 4.7%, tapi untuk weekly dah naik 16%. So mostly untuk dah kata market still lagi sideways, hanya ada certain coin saja naik. Yang kita tengok adalah Matic untuk minggu lepas, AVAX, kemudian kita tengok Terra Luna. So coin ni kata still lagi melakukan peningkatan slowly and expected disebabkan Bitcoin still dalam sideways. So lagi kita tengok kita punya trading view apa yang berlaku. So ini dia punya quarter trade. So trade tu dah pun close disebabkan dia tak hit. Dan kenapa tu close walaupun dia tak hit tu dah close? So disebabkan price dah pun melakukan kenaikan. Ini kita dah ketinggalan quarter bus lah. So ini apa yang berlaku semalam tu letak dia punya position long untuk short position, long position untuk short term punya movement. Expected tu letak dalam 45350, tapi price hanya jatuh dalam kawasan, iaitu kalau ikutkan low yang dia pergi adalah 46k 46,350. So kata miss dalam 1000 harga dalam 1000 untuk dia hit. So expected tu dah close. Kenapa tu close position ni? Disebabkan price dah pun naik sampai kata minor resistance di atas. Kat mana minor resistance? Expected daripada swing high to swing low and expected di sampai resistance. And then kenapa tu tak short kawasan ni? Disebabkan kita tengok momentum still lagi ada kuartal momentum untuk naik atas. Kenapa? Nanti tu akan tunjukkan kenapa tu tak masuk short sekarang. Dah resistance disebabkan price still lagi ada good momentum untuk naik atas. Naik atas sampai mana? Macam cakap, tu expected untuk dia at least kita akan nampak price itu akan cuba untuk breakout kita punya bullish pattern yang small ni, iaitu wedge. Expected breakout and price target di kawasan trendline, di kawasan ada kata sedikit besar yang itu resistannya, iaitu di kawasan daripada swing low to swing high ni kita dapat minor resistance di kawasan hampir dalam 50k. Expected price tu boleh jatuh. So meaning tu akan sebab tu lah tu nak ambil long untuk expected untuk price sampai sini. Kita dah miss target tu, biarkan tu sekiranya price tu drop balik tu expected tu tak nampak dia akan drop tu hanya kata expected buat small bounce sebelum dia naik atas lagi. So apa yang berlaku dalam market kita akan tengok sebab apa dia nampak
kalau ikutkan di store right side masih lagi di oversold. Tu meaning kita expected tak boleh quarter short kat sini, meaning kita expected price tu akan terus naik. So siapa yang ada masuk position ni dah hit punya position, tanda untuk anda expected price akan terus naik. So expected anda boleh kata buat stop loss anda dalam profit. So meaning kalau ada masuk sini, kata letak at least dalam profit sikit ataupun break even anda punya trade. So expected price TP, kita akan expected TP break saja yang ini, kita akan expected 1.6, 1.2. So meaning anda boleh target di top ini. Yang first target adalah di kawasan ini, first target adalah di kawasan 48, second target kita boleh target di kawasan 49. So ini kata target-target lah kalau ada yang masuk dah di punya position dah pun hit. So untuk garden kita tengok pergerakan ni, so ini yang support ini dah kata tak perlu kita monitor. Now kita akan expected monitor minor support yang baru daripada low ini. Daripada low ini ke high ini, so expected boleh bounce. So bounce ke bawah sampai mana, swing high, swing low to swing high, kita akan expected dapat minor support kawasan ni. So meaning kita akan expected price masih lagi boleh drop sampai kawasan ni sebelum dia melakukan ke atas. So meaning ini adalah another opportunity untuk zone untuk masuk another long untuk short term punya period. So sekiranya price tu drop expected dalam kawasan ni, kita boleh masuk kata long balik. Cuma long itu expected stop loss kawasan ni saja, and expected dia akan ada good bar untuk breakout ni, kemudian pergi kita punya target untuk TP. So another opportunity untuk ini, nanti tu akan setkan long tu balik kat situ. So untuk kadang kita tengok sebab apa tu kata tak masuk dah short kat sini, disebabkan kita dah long momentum tu, expected dia ada boleh terus break ke atas, sama ada dia terus break ke atas ataupun rebound. So kita tak nak risk disebabkan RSI kita juga tak support, RSI kita berada di oversold. So ini bukanlah good position untuk short. Kemudian kalau tengokkan di 1 hour, yes kita boleh 1 hour ada possibility untuk dia drop lagi, tapi drop pun expected yang ni cakap expected dia akan drop ke kawasan ini. So ini adalah untuk 1 hour kita nampak opportunity untuk dia drop, stop right side pun drop. So ini kita expected price tu akan berada balik dalam 46.250. So ini tu akan grab untuk short term period untuk long. Kemudian expected stop lah kawasan ni, expected kita akan take target almost kawasan swing low to swing high 1.6 kita expected dalam 40 ni, and expected dalam kawasan ni betul tak dalam 48. Yes, sama macam duku tadi dalam 48, dan kemudian net 49 dalam kawasan ni. So ini expected first target kita iaitu 48.300. So itu difficult untuk short term analysis. Sebab apa, kita boring lah market kita dan masa sideways. So nak tak nak kita tengok kata short term punya period, and expected kita akan gunakan skill tu untuk tengok RSI, kata support resistance untuk kata pembacaan market. So far tu punya pembacaan market segi skru yang kata cuma tak hit dia punya position, membaca daripada atas ni lagi naik kemudian turun, naik turun. So still lagi movement yang sama. So expected ini sekiranya kita break, so ada opportunity untuk naik turun, tapi tu tempat turun ni tak akan turun lebih pada ni. Sebab apa, kita dah buat momentum untuk down tu dah kurang daripada lower low ni ke lower low ni, sampailah low ni sama. So low ni dah sama, so expected apa yang berlaku, kita akan buat triangle. So sekiranya price ini nak drop ke bawah, expected kita akan kita ada pattern, line pattern, iaitu kita akan expected yang ni tu akan tukar kepada orange. So now kita akan expected ada trend line baru yang ini. So meaning kita akan expected apa yang berlaku, price itu akan buat consolidation di kawasan ni. Sekiranya dia drop kawasan ni, expected dia akan drop dalam kawasan ni, and tak lebih dari kawasan ni. Kalau more drop kawasan ni, meaning kita akan terus bearish. Expected price itu akan buat minor quarter triangle, expected triangle akan break more ke bawah sebelum dia naik atas. So itu yang tu nampakkan. So tengoklah market macam mana. Tapi tu expected untuk Bitcoin, kita akan expected Bitcoin akan buat sikit quarter small recovery, and then dia ada good opportunity untuk tu try ambil long another one time, and expected dia akan breakout ni, expected price target kawasan ni. Sebelum dia expected untuk sebelum Christmas sebenarnya, sebelum 25 bulan, expected price tu akan ada good bounce ke atas ni, sama ada dia bounce dulu kawasan bawah atau naik, ataupun dia terus naik dan sampai kawasan ni, dia expected akan ada huge quarter bounce ke bawah untuk expected masuk ke dalam banyak 44 last shake out untuk market sebelum bulan 1 kita kembali quarter climb untuk naik balik atas. So itu yang tu expectedkan dalam market untuk expected dalam tahun 2022 punya quarter net, quarter running up. So pergerakan ni sama seperti pergerakan bulan 4 itu. Yang ini kalau tengokkan bulan yang mana kita quarter sideways lebih kurang dalam 2 bulan lebih daripada ini, kata bulan Mei sampai bulan Julai. Tu seperti 2 bulan lebih
expected 2 bulan ke 3 bulan kita sideways kawasan ni, ini yang pergerakan yang ditunggukan, maknanya pergerakan ke bawah, expected dia akan melakukan kenaikan. Tu yang kita nampak pun pergerakan ni dah kata slowly momentum down dah berkurangan. Tu sama juga ini kita tengok untuk market sekarang, momentum untuk down itu dah berkurangan. So meaning kita ada lagi untuk stop sampai ke kawasan ni, di kawasan kita shadow ni. Tu ada lagi opportunity untuk drop lagi ke bawah. So maybe kita akan ada sedikit pump, kemudian drop, kemudian barulah price tu akan start recovery, start daripada trend line bawah ni. So expected di Bitcoin untuk short term iaitu pergerakan tu, tapi Zul cakap Zul mau target untuk buy di spot, iaitu buy di spot bila price tu drop antara 44 ke 39k. Dalam range ni barulah Zul buy di spot untuk kata hold untuk long term. Setakat ni Zul hanya monitor untuk pergerakan spot aja, sebab apa boring-boring tengok price pun sideways yang lama. So kita buat senaman jantung sikit untuk price kita buy di leverage. So lain kawan, kita akan tengok juga SRP sekejap, apa yang berlaku di SRP. So SRP 0.8 0.8 apa yang berlaku. So SRP expected dia akan regain balik. So macam cakap, kita ada good momentum untuk naik atas, dan RSI pun dah berada di pada oversold semalam dah drop. Now expected berada di atas 50, meaning kita expected dalam kawasan bullish territory. Tu meaning kita ada regain untuk power naik atas. Untuk RSI pun nak berada di oversold, so meaning kita expected untuk SRP akan ada lagi kenaikan ke atas, masuk balik dalam bawah kawasan ni. Sampai mana kita expected untuk net resistance kita akan berada di kawasan swing high to swing low. Kita ada resistance kita di kawasan ni. So untuk price tu ikutkan dah sampai kawasan resistance tu, adakah dapat break. So kita tengokkan untuk di SRP, sekiranya price tu dapat berjaya break dia punya box purple atau minor resistance ni, expected kita akan ada naik lagi ke atas. Sampai mana expected kita akan sampai di 1 point kata tinggi balik, iaitu di $1. So almost untuk dapat $1 kata boleh berlaku. Sekiranya price kata Bitcoin tadi, cakap Bitcoin kata bisa sideways sikit kemudian naik, expected SRP juga ada opportunity untuk naik. Ataupun dia bounce balik expected bounce balik dalam kawasan trend line. Berdasarkan RSI, kita still orang kata SRP agak kata dalam kawasan kata momentum untuk kenaikan. Store RSI pun dah ready ikutkan so oversold. So expected dia boleh lagi melakukan kenaikan sebelum Bitcoin drop. So itu tengok di SRP. Boleh tengok juga di AVAX 111. So 111 kita dah sampai balik ke almost kita punya major resistance. So kita tak buat sebarang pembelian, kita tengok aja. So ini kawasan kita buy DCA. Untuk net DCA cakap whatever price jatuh dalam kawasan trend line ni. Kalau price tu break, ni kita layan terus untuk layan profit sampailah nak ambil take profit atau major take profit lah di kawasan 190 dan 223 sebelum tu seperti kita akan masuk dalam bearish market yang lebih kata lama lah. Tu apa pun, sekarang kita tengok dulu untuk momentum untuk naik ke atas lagi AVAX, price perlu break 130 untuk kata confirmation untuk dia naik more ke atas. Seperti kalau dia break dan jatuh balik tu kawasan trend line, kuala good position untuk kita DCA masuk dalam AVAX. So coin yang seterusnya tu nak tengok Ethereum. So Ethereum still lagi on track punya pergerakan, iaitu pergerakan penurunan. Iaitu kita tengok RSI still lagi bawah 50. So RSI masih bawah. Yes, kita ada sikit pump ke atas, tapi still lagi dalam bearish. Dia sepatutnya pump itu tak banyak pun. And then sepatutnya sekiranya Bitcoin melakukan sikit kenaikan, kita akan sepatutnya untuk Ethereum juga melakukan. Ethereum maybe hanya sideways saja. Kemudian bila Bitcoin drop balik ke bawah 44, kita sepatutnya Ethereum akan drop ke dalam 35 dan 31. So ini adalah kawasan good opportunity untuk anda DCA. First DCA, second di DCA, tempat untuk kita buy untuk long term holding untuk Bitcoin. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Tak banyak pun untuk nak buat review kan. And then semua nak update kepada pergerakan Bitcoin. Sebab apa pergerakan Bitcoin, and then tak tengok komen, tak ada request. So meaning untuk di Bitcoin banyak kita mereka untuk short term punya movement, iaitu expected apa yang berlaku di short term movement, kita akan expected price tu akan down one more time and expected naik atas. Down pun price itu trade bawah terus naik atas. Sebab tu tak short. Sebab apa, possibility untuk dia naik terus ke atas ada tinggi, ataupun price tu untuk ini, and meaning kita akan ada peluang untuk masuk long sedikit lagi untuk second time. Yang tu dah miss kawasan ni, tak salah. Expected ada opportunity. Kalau drop kita akan masuk balik. Kalau trust naik kita akan layan saja terus. Expected kawasan atas ni kita akan cuba short market disebabkan ada good resistance. Dan kita akan short market sini. Expected top loss kawasan ni. Kalau drop kita akan take profit below kawasan 44 untuk long term punya short. Yang kita akan hold sikit long term untuk expected sampai kawasan 44. Meaning kalau price to drop, kita akan buat stop loss kita dalam profit dan kita biarkan market. Expected untuk price market akan terus sampai ke dalam zone punya buy, iaitu 44 ke 44 ke 40k punya zone buying untuk
untuk long term punya holding di Bitcoin. So, seperti dalam Bitcoin drop kawasan tu, kita akan tengok altcoin lain juga seperti akan good position untuk buy untuk long term. So, guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rekan lain. So, jumpa lagi untuk malam nanti untuk kita review untuk malam. Sebenarnya untuk kerja pagi ni. So, malam nanti kita akan ada review and kita tengok apakah performance ataupun kita tengok kuartal macam mana analysis zone, adakah price tu akan jadi macam dekat normal expected price probability kita akan untuk RSI di 4 hours. Yes, kita still lagi ada momentum untuk naik ke atas. Sama ada untuk di 1 hour. 1 hour kita akan expected price tu akan drop. Expected yang ni dia akan set buy limit, stop loss sebelum pergi kerja. Dia akan stop set limit long kat sini, kemudian stop loss kawasan ni. Hopefully dia akan touch, kemudian dia akan terus melakukan kenaikan berdasarkan stop RSI di 4 hours. Still lagi ada ruang untuk melakukan kenaikan. Guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So hopefully ini membantu anda. Dan jangan lupa join dia punya membership untuk support dia punya channel. So guys, jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye.